Juara bukan sebarang juara. Hari ini kita bawakan juara dari S. Othman Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi Khalidah Irdina Batrisya binti Harun dan saya berumur 16 tahun. Saya sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud atau lebih dikenali sebagai SESMA. Saya merupakan anak kedua dari dua orang adik-beradik dan kedua-dua ibu bapa saya bekerja sebagai penjawat awam di daerah Dungun Terengganu. Hobi saya begitu gemar untuk membaca buku dan juga melayari internet. Tambahan pula, saya mempunyai minat yang baharu iaitu saya begitu gemar untuk menulis cerpen dan pada baru-baru ini juga saya telah menyertai beberapa pertandingan perunsukan penulisan cerpen dan alhamdulillah penyertaan tersebut mendapat keputusan yang memberangsangkan. Selain itu, saya juga mempunyai minat yang mendalam terhadap mata pelajaran biologi dan ini mendorong saya untuk menanam cita-cita dan impian untuk menjadi seorang doktor pakar sakit puan. Baiklah, mari kita bergerak ke arah resensi buku saya pada hari ini. Saya memilih buku yang bertajuk Juara. Mengapa saya memilih buku ini? Hal ini demikian kerana saya begitu berminat untuk mengetahui cerita ini dengan lebih lanjut setelah menonton filem yang berunsurkan novel ini yang bertajuk Juara pada musim cuti PKP pada baru-baru ini. Dan oleh itu, saya memilih novel ini sebagai resensi buku saya pada hari ini. Seterusnya, baiklah mari kita pergi menyusuri dengan lebih dalam tentang novel saya pada hari ini. Novel ini telah dikarang oleh pengarang S. Othman Kelantan yang merupakan salah seorang daripada sastrawan negara dan merupakan sastrawan negara yang ke-9. Beliau lebih dikenali sebagai Syed Othman yang telah dilahirkan pada 13 November 1939 di Tebing Tinggi, Kelantan. Antara novel yang turut dikarang oleh beliau adalah seperti novel Ustaz, novel Champion dan juga novel ini sendiri iaitu novel Juara. Pada muka hadapan novel ini terdapat gambar dua ekor lembu yang menceritakan secara kasar isi kandungan tentang novel ini yang melibatkan kisah perjuangan anak-anak muda yang terlibat dalam aktiviti perlagaan lembu. Seterusnya, warna latar belakang kulit ini yang berunsurkan krim dan juga kelabu membawa erti latar tempat dan juga latar masa cerita di dalam novel ini di masa silam dan ketika era sebelum kemerdekaan. Manakala pada bahagian belakang kulit buku ini pula terdapat gambar pengarang ini sendiri dan juga sinopsis serba sedikit tentang novel ini dan juga harga buku ini iaitu RM10 Malaysia. Dan pada bahagian tulang buku pula terdapat tajuk buku, penerbitan novel ini iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga nama pengarang itu sendiri. Dan jumlah muka surat yang terdapat pada buku ini ialah berjumlah 160 muka surat. Seterusnya, marilah kita bergerak kepada sinopsis novel Juara. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan anak muda yang bernama Mamat bersama beberapa orang ahli-ahlinya dan mereka baru sahaja kehilangan rakan seperjuangan mereka yang bernama Abang Lazim. Abang Lazim ini telah mati ditembak setelah menjuarai pertandingan laga lembu di selatan Thailand. Umum mengetahui, di selatan Thailand ini amat terkenal dengan pertandingan laga lembu. Abang Lazim ini telah mati ditembak oleh beberapa orang watak antagonis yang dipaparkan dalam novel ini seperti Pak Isa, Dolah Munduk dan beberapa orang lagi konco-konconya. Dan hal ini demikian kerana hasad dengki yang melampau-lampau menyebabkan watak antagonis ini bertindak untuk menembak Abang Lazim dan juga lembunya yang bernama Khalid. Selain itu, dipaparkan dalam novel ini juga, Mamat merupakan seorang ahli politik yang begitu aktif namun bertindak untuk berhenti serta-merta dalam bidang politik ini setelah mengalami kekalahan sebanyak 2 kali dalam pilihan raya yang diadakan di negeri asalnya iaitu Kelantan. Beliau merasakan bahawa khidmatnya tidak lagi diperlukan dalam bidang politik dan bertindak untuk berpindah ke Siam bersama-sama dengan ahli keluarganya selepas kekalahannya begitu teruk. Seterusnya, Mamat begitu bergiat aktif
dalam pertandingan laga lembu ini di selatan Thailand. Kehidupannya pada masa itu hanyalah berlega-lega di sekitar kawasan Bong dan melatih lembunya. Setelah kematian Calik, iaitu lembu kepunyaan sahabat karibnya, iaitu Abang Lazim, Mamat telah bertindak untuk memilih seekor lembu yang begitu bagus yang bernama Aral. Aral ini telah dilatih dengan begitu baik dan telah menjuarai banyak pertandingan laga lembu. Dan antara kemenangan yang telah dimiliki oleh Aral ialah Aral berjaya mengalahkan seekor lembu yang berasal daripada Pulau Lonel. Dan tanpa mereka sedari bahawa lembu yang dikalahkan oleh Aral itu adalah kepunyaan Pak Isa, iaitu watak antagonis di dalam novel ini. Hal ini demikian kerana tanduk lembu tersebut didapati disaluti dengan besi agar ianya lebih tajam dan dibuat khas untuk menyakiti lembu Aral, iaitu kepunyaan Mamat. Dan setelah daripada itu, pertarungan yang begitu hebat berlaku antara kedua-dua lembu tersebut. Namun, pertarungan bukan sahaja berlaku antara kedua-dua lembu itu, namun persaingan begitu hebat juga berlaku antara Mamat dan juga Pak Isa sehingga melibatkan kejadian bunuh-membunuh dan akhirnya pada akhir novel ini, Pak Isa mati ditembak oleh Mamat. Seterusnya, antara beberapa isi penting yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui novel ini adalah yang pertama, hasad dengki yang melampau-lampau. Seperti yang dipaparkan dalam novel ini, Pak Isa dan beberapa orang konco-konconya begitu mempunyai hasad dengki yang melampau-lampau terhadap Abang Lazim kerana telah mengalahkan lembu mereka yang bernama Langsat. Oleh itu, kerana hasad dengki yang tinggi, mereka sanggup melakukan apa-apa sahaja termasuklah pembunuhan dan sanggup menggadai nyawa sahabat mereka sendiri. Dan yang kedua pula, kasih sayang yang mendalam terhadap ahli keluarga. Meskipun dalam novel ini memaparkan agak banyak unsur keganasan, namun ia juga memaparkan watak Mamat ini sebagai seorang bapa yang penyayang seperti Mamat membawa ahli keluarganya bersama-sama berpindah ke Siam. Dan akhir sekali, arti persahabatan yang sebenar turut dibawa oleh pengarang melalui novel ini, di mana setelah kematian Abang Lazim, Mamat dan juga sahabat-sahabatnya meratapi pemergian sahabat karibnya itu setelah ditembak oleh watak antagonis, iaitu Pak Isa dan beberapa orang konco-konconya. Baiklah, harapan saya adalah saya ingin menyarankan agar anda semua untuk membaca novel ini kerana ianya begitu mudah difahami dan syarat dengan nilai-nilai murni yang patut diambil oleh generasi pada hari ini. Antaranya adalah seperti menjauhi kegiatan-kegiatan yang berunsurkan negatif dan boleh membawa perpecahan kepada masyarakat kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.